Assalamualaikum. Okey, pagi ni aku ingin berkongsi pengalaman pagi ni lah berkenaan apabila aku sambil-sambil menunggu wife aku shopping kat Tesco Kota Baru. Planning aku pagi ni sebenarnya nak ambil gambar suasana sungai Kelantan, nak share dalam video dalam channel aku, tapi nasib tak baik pihak polis datang tak boleh berkumpul. So actually aku datang sorang-sorang je. Wife aku pergi shopping kat Tesco, diorang still lagi cakap tak boleh menunggu kat sini. So cancel lah planning nak buat video berkenaan dengan suasana tepi sungai dekat Tesco Kota Baru ini. So dengan keadaan SOP sekarang, ada SOP untuk pematuhan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini memang menjadi satu kata kekangan lah kepada industri perfilman ataupun industri YouTuber. Industri YouTuber ke sekarang panggil. Tapi tak kisahlah apa pun jenis kata bila kita nak buat something macam shooting video ataupun perlu berkumpul sesuatu tempat, menjadi satu kata kekangan kepada mereka yang bergiat dalam bidang ini. So tak nak kita perlu aku apa yang pihak kerajaan tetapkan, sebab wabak virus COVID-19 ni kita tidak tahu bila ianya akan tamat, sebab setakat apa yang telah diwawarkan, apa yang telah declare oleh pihak WHO mengatakan vaksin untuk wabak coronavirus ini masih lagi belum ditemui, dan kemungkinan besar sekiranya vaksin ini ditemui pun virus COVID-19 ini dia semakin hari semakin lama dia mudah bermutasi ataupun mudah berubah bentuk, menyesuaikan keadaan diri. Jadi kita sebagai orang awam, pertama pematuhan SOP yang ditetapkan dalam PKPB ini perlulah kita sama-sama patuhi untuk elakkan penularan wabak COVID-19. Wife aku adalah salah seorang frontliner yang ditugaskan untuk menguji sampel-sampel yang dihantar ke makmal kesihatan di Kota Baru untuk menguji sama ada individu tersebut dijangkiti oleh virus tersebut. So dia selalu komplain merungut bahawa terlampau banyak sangat sampel yang perlu dihadapi tiap-tiap hari, dan for your information, hari pertama pun wife aku kena kerja. So untuk atas dasar atau tanggungjawabnya terhadap tugas, nak tak nak terpaksa pergi kerja hari tersebut untuk memastikan orang punya tahap keselamatan, tahap penularan wabak ini dapat dikawal atau tidak bergantung sepenuhnya terhadap tes yang dijalankan oleh makmal-makmal yang terdapat di seluruh negara lah. Alhamdulillah di Kelantan pada masa sekarang penularan wabak COVID-19 ini dah ketika berbanding dengan negeri-negeri di Pantai Barat, terutamanya Lembah Kelang. Dan semoga Kelantan kata still lagi berada dalam zon hijau. Cuma kecuali pada seminggu sebelum raya sebelum ni terdapat satu kes wabak COVID-19 yang mana ada individu terpaksa balik ke Kelantan, dan beliau disahkan membawa virus COVID-19.
Kita tidak tahu wabak COVID-19 ni bila akan berakhir, dan kita sendiri tidak tahu sama ada kita sendiri pembawa virus tersebut. So apa yang pasti, pertama, langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah untuk elakkan virus itu terkena kepada diri kau. Kau perlu pertama, orang kata apa yang kerajaan cakap, apa yang Kementerian Kesihatan cakap, basuh tangan, pemakaian mask, cuba jarakkan 1 meter dari satu individu ke satu individu yang lain untuk mengelakkan penularan wabak ini di kalangan orang ramai. Jadi individu yang balik ke Kelantan tersebut, dia terpaksa balik atas dasar-dasar tertentu, atas sebab-sebab yang tertentu. So kita tidak boleh salahkan kepada individu tersebut 100%, sebab dia sendiri tidak mahu benda ni berlaku terhadap dirinya, tetapi dia terpaksa balik ke Kelantan disebabkan oleh faktor-faktor hal-hal yang kata telah mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Dan kita doakan doakan semua supaya semuanya baik-baik belaka. Apa yang penting, masing-masing tolong patuhi SOP, tolong ikut arahan yang telah dikeluarkan, tolong jaga diri kita sendiri. Jika tiada keperluan untuk keluar daripada rumah, jangan keluar, just stay at home atau stay safe. Kata sekarang kita jaga diri kita sendiri, itu je. Sehingga hari ini, sebagai contoh, bila aku buat video tentang pasal travelling, domestic travelling, mana-mana video yang aku ambil itu semuanya berdasarkan kepada keperluan aku kena keluar. Dan aku ambil kesempatan ini untuk merakamkan video supaya adalah something ataupun idea yang dapat aku masukkan dalam aku punya YouTube channel. Okey, ini merupakan kata rakaman spontan aku kali kedua, dan aku harap adalah penambahbaikan atau improvement terhadap diri aku nak bercakap secara kata spontan, walaupun tak ada orang ramai kat hadapan aku pada masa sekarang. Tetapi nak cakap secara spontan ni memerlukan satu kata kemahiran yang berterusan, perlu penambahbaikan terhadap macam mana aku nak nak susun ayat, nak kata menggunakan sebutan bahasa ataupun perkataan yang betul, memadaikan. You guys know that aku daripada Kelantan. Aku punya slang kata, seperti orang Kelantan kata bawang budu. Nak cakap slang pun tak ada masalah bagi aku. Tapi kalau cakap slang untuk cakap rakaman secara spontan ni, memang bagi aku susah kata nak fikir. Orang kata nak fikir. Dah pertama, kadang apa yang aku nak cakap, bila aku bercakap secara spontan ni, dalam kepala aku ada 3 benda. Pertama, segi nak susun satu perkataan tersebut. Dari contohnya kita nak convert daripada slang kepada bahasa baku ataupun standard punya language. Kedua, aku kena kadang-kadang aku berfikir dalam kepala otak aku dalam 3 bahasa. Maksudnya dalam kadang-kadang bahasa Melayu, kadang-kadang bahasa Inggeris, kadang-kadang dalam bahasa Jepun. Sebab aku duduk kat Jepun selama 5 tahun. 2 tahun kat UM, 5 tahun kat Jepun. So kadang-kadang bila kita menggunakan pelbagai bahasa, kita dah mengetahui 3 bahasa ni, kadang-kadang kau punya cara pemikiran di dalam kepala kau suara ayat tu berterabur, bercampur aduk antara 3 bahasa ni. Ketiga, bila kita bercakap secara spontan ni, kau perlu ada idea secara langsung. Apa yang kau nak cakap, apa yang kau nak nak pertengahkan kau punya idea kepada orang ramai, kepada kau punya penonton video kau. So benda ni kena secara spontan. So it take time nak improve kau punya diri masing-masing. So apa-apa hal nak tak nak, kita kena cuba. Pertama,
perasaan malu tu sendiri pun penting juga. Kadang-kadang kita rasa segan. Betul ke aku cakap? Betul ke aku buat benda ni? Ke aku salah cakap? Nanti orang gelak kat aku. Nanti orang ketawakan aku. Alah, benda macam ni pun kau nak cakap. Benda macam ni pun kau nak buat. Benda macam ni pun kau nak isukan dalam video kau. Siapa nak tengok? Aku tak kisah benda tu sebab aku fikir jika orang nak terima, jika orang nak tengok video ni, Alhamdulillah. Dan jika orang nak komenlah aku secara positif. Aku akan cuba perbaikikan diri aku. So you guys please support me, dan aku harap next video aku, next rakaman spontan aku ni nanti semakin lama semakin baik. Cuma aku harapkan kau orang punya sokongan. Please komen-komen yang kata yang baik-baik lah, yang kata membina diri masing-masing. Kepada YouTuber, jadi beginner punya YouTuber, teruskan usaha, teruskan kau punya keyakinan diri, teruskan membina keyakinan diri. Cuba bercakap juga macam mana pun, sebab bila ada YouTuber ni, kau tidak boleh mengharapkan 100% terhadap rakaman video, just edit, just upload video yang menarik saja. Tapi nak tak nak kau perlu juga buat rakaman secara spontan ini supaya dapat menarik YouTuber yang lain untuk tengok, ataupun nak tarik public untuk tengok kau punya channel. Itu saja pandangan aku dan pengalaman aku, baru sebulan sebagai berjinak-jinak dalam industri YouTuber ini. Okay, thanks for watching. Selamat Hari Raya sekali lagi, sebab Raya kan sebulan. Cuma apa yang KKM cakap, Raya tetap Raya, tapi Raya dah dengan bersyarat. Terima kasih.